وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام والصحابة والتابعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sambung lagi pembacaan kita di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita belajar di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita masuk pada hadis yang ketiga kan. Kata tua kita rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahumma bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi masyayikhina fid darain amin. An al-hadithu thalithu. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ketiga diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ia telah berkata, aku telah mendengar akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal keadaan baginda sedang bersabda, buniyal islamu ala khamsin, dibinakan agama Islam itu di atas 5 perkara, 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, utusan Allah. Wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat. Wa hajjil baiti, dan menunaikan haji menuju ke Baitillah. Wa sawmi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga Imam Muslim.
Hadis yang ketiga ini diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, putera kepada seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyiduna Abdullah ibn Umar, yang mana kunyahnya disebut sebagai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ini masuk Islam bersama dengan ayahnya dan berhijrah bersama dengan ayahnya, dan sampai di Madinah beliau telah mula mengikut baginda Nabi SAW berperang pada jalan Allah pada peperangan Al-Ahzab, peperangan Khandaq, peperangan Parik, iaitu pada ketika dia berumur 15 tahun. Sebelumnya dia ditolak, dia tidak dibenarkan untuk berjihad fi sabilillah, dan wafat ketika mana baginda Rasulullah SAW wafat, dia pada awal usia 20-an daripada umur beliau. Pada zaman Nabi SAW, beliau tidur di masjid. Bahkan Imam Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan ataupun membuat bab menceritakan bagaimana orang-orang muda dan juga orang-orang yang belum berkahwin ini tidurnya di masjid. Tidurnya di masjid. Jadi dibawa datang peristiwa Abdullah ibn Umar tidur di masjid. Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Jadi ada cerita di sebalik hadis tersebut yang perlu juga kita sebut kerana ia menyentuh peribadi Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata beliau, pada zaman Nabi SAW, saya melihat sahabat-sahabat Nabi menceritakan kepada Nabi mimpi-mimpi mereka. Selepas waktu subuh, selepas Nabi selesai solat subuh, para sahabat-sahabat Nabi, pembesar-pembesar daripada kalangan sahabat, akan masuk menghadap baginda dan menceritakan mimpi, apa yang mereka lihat ketika dalam tidur mereka. Lalu baginda Rasulullah SAW akan mentakbirkan, akan menceritakan tafsiran bagi mimpi tersebut. Lalu kata Abdullah ibn Umar, saya juga teringin, saya teringin kalau saya juga bermimpi mimpi yang elok, lalu saya nak ceritakan kepada Rasulullah SAW, dan baginda Rasulullah SAW akan mentakbirkan. Jadi kata beliau, saya pada suatu malam saya pergi untuk tidur ke di Masjid Nabawi dengan niat tidak lain tak bukan, ya Allah, bahkan dia berdoa sebelum tidur, ya Allah, perlihatlah kepada aku mimpi yang elok supaya aku boleh ceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam itu Allah Ta'ala memperlihatkan kepada dia suatu mimpi, dan mimpi itu ternyata tidak sebagaimana yang dia nak. Mimpi itu sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat mengerikan sehingga dia takut dengan apa yang dia lihat. Bukan mimpi tengok hantu, tapi mimpi itu sangat-sangat menakutkan dia, menyebabkan dia bimbang, sehingga dia rasa semua salah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan mimpi untuk dicerita kepada Nabi, tapi dia rasa malu nak ceritakan mimpi dia tu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhir punya rekah cerita, dia ceritakan mimpi dia tu kepada Sayyidatina Hafsah. Sayyidatina Hafsah binti Umar ibn al-Khattab, kakak dia yang merupakan salah seorang daripada isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Cerita kepada Hafsah, mimpinya begini, mimpinya begini, mimpinya begini. Cuba beritahulah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Hafsah telah menceritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran besar kita kena ambil daripada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani peristiwa ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ni'mar rajulu Abdullah, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail.
sebaik-baik manusia, sebaik-baik lelaki, sebaik-baik lelaki itu Abdullah, sekiranya dia bersembahyang malam. Sebaik-baik lelaki itu ialah Abdullah, sekiranya dia itu solat malam. Pelajaran besar kita ambil daripada hadis yang mulia ini, Nabi SAW tidak menceritakan takbir mimpi, sedangkan Nabi SAW orang yang paling tahu mengenai rahsia-rahsia mimpi. Bahkan boleh tengok dalam Sahih Bukhari itu bagaimana dalam Kitabur Ru'ya Nabi mentafsirkan mimpi-mimpi, mimpi baginda sendiri, mimpi para sahabat, itu ditafsirkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak mentafsirkan mimpi Abdullah ibn Umar. Lalu dia baginda menyebut perkara yang lebih penting. Perkara yang lebih penting, wahai Abdullah, ialah kamu bangun malam, kamu solat malam juga, jangan fikir nak tidur saja. Ini sebenarnya bukan untuk Abdullah sahaja, sebenarnya berlaku kepada Sayyidina Abdullah, tapi pesanannya kepada semua umat, termasuklah kita-kita ni, yang mana kita rasanya lebih kuat tidur daripada Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi ni'mar rajulu Abdullah. Kalau kamu mau jadi lelaki yang terbaik, kalau kamu mau jadi seorang manusia yang terbaik, bangunlah sembahyang malam. Maka Abdullah ibn Umar mendengar nasihat itu daripada Siti Hafsah. Lalu sejak daripada peristiwa itu, beliau tidak pernah tinggal sembahyang malam sampai ke usianya senja, sampailah ketika dia sebelum meninggal dunia. Panjang usianya Abdullah ibn Umar ketika ayahandanya Umar ibn al-Khattab, Khalifah Sayyidina Umar al-Khattab itu ditikam dan luka cedera selama 3 hari. Manusia bermesyuarat ni nak tahu siapa pula jadi khalifah ni selepas Sayyidina Umar. Masa tu Sayyidina Umar masih ada lagi, orang dah sibuk dah nak tahu siapa ni jadi pemimpin selepas daripada ni. Maka Sayyidina Umar berpesan kepada para sahabat, jangan kamu libatkan Abdullah dalam urusan ini, jangan kamu libatkan Abdullah dalam urusan ini. Ada para sahabat bertanya, kenapa kau tidak dilibatkan dia, sedangkan Nabi sudah memuji dia, Nabi SAW sudah. Maka jawab Sayyidina Umar, cukuplah aku disoal oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat tentang umatnya Nabi Muhammad SAW. Ingat kau, kepemimpinan ini satu perkara yang besar, satu benda kebanggaan, bukan itu jawapan yang besar nanti di akhirat akan disoal, akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan. Kata Sayyidina Umar, kalau hilang seekor kambing di tepi sungai di negeri Iraq, aku tidak boleh tidur malam. Kalau kambing hilang sekarang, bukan kambing je hilangnya. Jadi semuanya orang nak belaka jawatan, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi siapa dia yang tahu besarnya dugaan jawatan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Umar berwasiat jangan dilibatkan dia. Maka Abdullah ibn Umar taat, dia tidak melibatkan perkara ini. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Asfihani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Hilyatul Awliya, bahwasanya dia pernah berdoa dan bermunajat kepada Allah selepas usianya lanjut, ketika mana suasana politik umat Islam itu kucar kacir. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, laula makhafatuk, aku kalau bukan kerana takut kepadamu, nescaya aku juga terlibatkan diri dalam bidang pemerintahan. Tapi walaupun begitu, kelibat dia ni tetap tidak disenangi. Sayyidina Abdullah bin Umar sepanjang usianya tidak campur dalam urusan pentadbiran, urusan pemerintahan. Dia sibuk mengajar dan menyebarkan ilmu sehingga banyak hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kita, amalan-amalan baginda SAW. Beliau antaranya hadis yang kita riwayat ni, orang tanya dia ketika mana dia meriwayatkan hadis ni, ada orang tanya,
Ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman. Kenapa susunannya pelik sikit? Kan biasanya kita dengar 2 kalimah syahadah, solat, sembahyang, zakat, puasa, haji. Biasanya orang sebut puasa dulu. Orang sebut puasa dulu. Ni orang tanya sahabat ni. Bukan orang tanya kita, tanya sahabat. Biasanya orang sebut puasa dulu, lepas baru sebut haji. Lalu dijawab oleh beliau Abdullah ibn Umar, begitulah kami dengar. Kami dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut haji dulu baru sebut puasa. Jadi kami tak akan ubah. Sebab Sayyidina Abdullah ibn Umar ini sangat-sangat teliti dalam mengikut perkataan dan juga amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat-sangat mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah satu ketika pakai bajunya ini dibuka sehingga nampak baju di sebelah dalam. Orang tanya, ya Abang Abdurrahman, kenapa kamu buka baju begitu nampak? Lalu dia katakan, aku pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat begini. Kenapa? Sebab Rasulullah buat sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak diketahui sebabnya. Lalu dengan usahanya dia menyebarkan ilmu, menyebarkan pusaka baginda sallallahu alaihi wasallam, ilmu baginda sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Jadi katanya Nafi', beliau tidak meninggalkan qiyamul lail, sehinggalah apabila dia sudah lanjut usianya, matanya tidak nampak, matanya tak nampak. Ada kata kerana ada selaput. Imam Nawawi sebut kerana ada selaput pada mata beliau, maka dia tak nampak pada usia tuanya. Ada riwayat mengatakan, disebut oleh Al-Imam Syairazi, puncanya dia tak nampak tu ialah kerana dia bersungguh sangat mengambil wuduk. Ketika mengambil wuduk, dia mengusahakan supaya air masuk ke celah-celah mata dan juga hujung matanya ini, sehingga banyak air masuk ke dalam matanya, sehingga kan dia tak nampak mata. Ini satu riwayat yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi yang pastinya matanya tak nampak. Apabila tak nampak itu, katanya Nafi', khadam beliau, Nafi' ni menceritakan beliau akan bangun pada waktu tengah malam. Mata tak nampak ni, bangun tengah malam. Dia katanya, Nafi', ya Nafi', dah tengah malam dah ni. Maka dia akan bangun solat. Bangunlah sembahyang, bangun sembahyang malam. Sehinggalah dia tanya pula, wahai Nafi', adakah sudah masuk waktu bersahur? Maknanya daripada tengah malam tu dia sembahyang sampai waktu bersahur. Asharna ya Nafi', dah masuk waktu bersahur kah wahai Nafi'? Lalu kata Nafi', belum lagi, belum masuk waktu orang bersahur. Nanti semayang lagi. Tu buta tu, mata buta. Kita mata celik, walhamdulillah tak begitu. Semayang. Asharna ya Nafi', wahai Nafi', adakah sudah masuk waktu sahur? Dah sudah masuk waktu sahur. Kalau begitu dia duduk istighfar, astagfirullah. Sebab dia nak beramal dengan ayat Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Itu sifat-sifat orang bertakwa. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar ni beristighfar selepas qiyamul lail, istighfar pula pada waktu sahur, astagfirullah sebelum subuh. Apabila menjelang subuh, hampir-hampir masuk waktu fajar, dia tanya, wahai Nafi', adakah dah hampir tiba masuk waktu fajar? Dah nak masuk dah. Maka dia berhenti istighfar, baca Quran pula. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Begitulah amalannya, dengan penuh dengan masanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada menjelang akhir usianya, dalam keadaan matanya tak nampak, kakinya dia berjalan tak nampak lah. Dia jalan, kalau kita bahasanya, seret kaki.
kakinya telah terkena senjata tajam. Senjata tajam yang ditanam di dalam pasir. Senjata tajam, siapa tanam senjata dalam pasir ni? Jadi dikatakan senjata itu beracun. Terkena kakinya dan dia mula sakit, gering selepas daripada tu. Sayyidina Abdullah ibn Umar, orang tua, buta. Orang tua, mata tak nak. Kalau tak buta pun mata dah tak nampak. Apa bahaya sangat dia ni kepada orang-orang tertentu ni. Masih juga dibuat jerat. Lalu luka dan luka tu melarat, menyebabkan dia sakit. Apabila dia sakit, pemimpin pada waktu itu ialah salah seorang panglima besarnya Bani Umayyah, iaitu Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, datang menziarahinya. Pemimpin tersebut datang ziarah. Dia kata, siapalah punya angkara, siapalah agak-agaknya punya angkara yang buat jerat pada kamu tu. Kalau aku tahu, aku akan ambil tindakan, katanya Hajjaj. Lalu katanya Sayyidina Abdullah ibn Umar, tak lain tak bukan dah kamu dah tu. Kamu jangan tuduh sembarangan. Katanya Hajjaj, kamu jangan tuduh sembarangan. Mana bukti? Dia kata, di tanah haram ni, siapa yang boleh bawa senjata kalau bukan pemimpin? Di tanah haram ini, siapa yang boleh bawa senjata dengan tidak disyaki kalau bukan pemimpin? Jadi kata ulama'nya, dia juga terkena, walaupun dia mengelak sepanjang usianya, mengelak daripada terlibat dengan benda-benda lagu ni, akhirnya dia wafat juga dengan usaha-usaha jahat. Tak tahulah kalau Hajjaj atau orang lain pun, buktinya tidak dapat tapi orang yang paling disyakinya ialah Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi dan juga pengikut-pengikut dia. Apa sebabnya? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sebab masa tu, peristiwa tu berlaku selepas daripada ramai sahabat-sahabat Nabi dibunuh. Mula dengan cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdullah ibn Zubair itu dibunuh, dan ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar berada di Mekah, dan kemudiannya dia juga terkena juga apa yang dirancangkan oleh musuh-musuh. Tanpa kita sebutlah siapa, kita tak tentulah siapa-siapa yang buatnya. Baik, hadis ini apa beza dengan hadis yang kita baca sebelum ni? Hadis yang kita baca sebelum daripada ini, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, menceritakan rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Hadis ini menceritakan satu bentuk daripada rukun Islam, iaitu agama Islam itu diibaratkan seperti binaan, yang mana dibina di atas 5 perkara. Mana rukun Islam itu ibarat suatu asas, suatu tapak ataupun suatu tiang. Disebut dalam kitab-kitab fiqh, al-ruknu janibus syai'il aqwa. Rukun ini sisi, satu sudut yang paling kuat, satu sudut yang paling kuat dalam bagi sesuatu. Maknanya 4 rukun inilah apabila kuat, ataupun 5 rukun inilah apabila kuat, akan tertegaklah binaan Islam. Jadi kata guru kami Al-Fadil Al-Ustaz Abdul Razak bin Burhanuddin hafizahullahu ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan Islam ini dengan binaan. Kita fahami dengan konteks orang Arab pada zaman tu. Orang Arab terbahagi 2. Orang Arab ni ada 2, ada Hadari, ada Badawi. Orang Hadari itu memang buat bangunannya, alhamdulillah, rumah setikak 2 tingkat ada belaka pada zaman Nabi pun sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah bertamadun. Tapi kalau orang Badui, orang yang nomad, orang yang berpindah ganda, yang mana rumah mereka tu hanya dengan kemah sahaja, mereka tidak tetap di satu tempat, bahkan mereka sepanjang tahun itu berpindah dalam 3-4 kawasan sepanjang tahun. Orang Badui,
maka orang Badui dia faham yang namanya binaan itu sekurang-kurangnya mesti ada 5. Khemah tu mesti ada 5. Pertamanya tiang di tengah-tengah sekali. Tiang yang paling tengah untuk menegakkan khemah di tengah-tengah. Itu yang paling utama. Dan mesti ada 4 penjuru. 4 penjuru tiang yang lain supaya khemah tu boleh naik, boleh tetap. Kalau jatuh mana-mana tiang 4 penjuru tu, itu masih lagi khemah tu masih lagi ada. Kalau jatuh satu ditegakkan balik, jatuh di penjuru tu ditegakkan balik. Tapi tiang yang di tengah itu mesti terjaga. Maka itulah yang digambarkan oleh Nabi SAW, bahawa serukun Islam itu ada yang utama, iaitu 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kalaulah tidak ada rukun yang pertama ini, maka tidak dinamakan Islam. Tidak dinamakan Islam. Walaupun dia baik, walaupun dia suka tolong orang, walaupun dia buat itu dan buat ini, tapi dia tidak dinamakan Muslim. Kenapa? Sebab dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab dia tidak menyatakan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengesahkan Allah sebagai Tuhan, dan tidak mengaku bahawa tidak ada iqrar bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu pertama, rukun yang pertama. Baik, rukun yang kedua menunaikan solat. Rukun yang ketiga, ini sangat-sangat penting daripada agama. Kata ulama fiqh, semua yang disebut dalam hadis ini, barang siapa yang mengingkarinya, barang siapa yang mengingkari kewajipan 5 perkara ini, senya dia jadi kafir. Oh, dia kata semayang dah tak payah dah, saja makam darjat saja dah tinggi dah, dekat dah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ni kafir. Orang ni kafir sebab dia mengingkari rukun daripada rukun Islam. Beza dengan orang tak semayang. Orang tak semayang pasal apa? Malas berdosa, fasik, dan ada hukuman yang ditentukan dalam syarak bagi dia. Tapi adakah kafir? Tidak kafir kalau dia tidak mengingkari kewajipan sembahyang. Tidak kafir. Tapi kalau dia kata, oh saya tak perlu sembahyang ni untuk orang rendah-rendah, orang-orang yang belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kami yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala tak perlu dah sembahyang. Masya Allah, tabarakallah, orang ni kafir. Kata Imam Ghazali, patut dibunuh dia dulu sebelum kafir harbi. Patut dibunuh ataupun dilaksanakan hukum hudud kepada mereka-mereka ini sebelum kita berperang dengan orang kafir harbi. Sebab apa? Sebab orang ini memusnahkan ataupun merosakkan Islam daripada dalam. Orang ni, orang mengingkar kewajipan ini, kewajipan rukun-rukun Islam ini sangat-sangat bahaya. Orang yang mengingkari syariat, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan di akhir zaman ni lebih dahsyat lagi, ada juga orang yang mengingkari bahawasanya Tuhan itu satu. Dia katakan Tuhan itu dalam Al-Quran ada 2. Masya Allah, itu lebih dahsyat lagi. Tak perlu ngaji banyak sebenarnya. Tak syarat kena belajar bahasa Arab. Tak belajar bahasa Arab pun tak apa. Tak semayang pun tak apa, asal kesyaratnya tahu bahawasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tauhid. Jangan menduakan, jangan menigakan, jangan membilangkan Tuhan itu. Dikatakan 2. Kalau kata 2 itu dalam keadaan dia sedar dengan tidak mabuk dan tidak apa, maka dia kafir. Sudah rusak akidahnya. Tapi kalau dalam keadaan dia tu terlalai, dalam kata itu kerja orang-orang yang pihak berwenang lah, pihak berkuasa agama boleh ambil tindakan kepada orang yang bercakap perkara yang bukan-bukan itu. Tak syarat kena belajar 15 ilmu lah. Belajar rukun Islam yang pertama pun dah tahu dah tu. Belajar rukun Islam yang pertama, tak syarat belajar kitab hadis, belajar kitab jawi pun tak apa. Bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan itu satu. Kalau tiba-tiba kamu belajar Al-Quran sehingga mengatakan Tuhan itu ada 2, Masya Allah, ada something wrong dalam fikiran kamu, bukan dalam Al-Quran. Fikiran kamu tu ada salah. Ada salah. Ada salah. Sebab kamu sudah bercanggah dengan basic yang paling asas dalam agama Islam. Baik, itu yang
pertama. Jadi iman, akidah, kemudian amal. Amalan yang pertama ialah hubungan kita dengan Allah, iaitu solat. Dan bermulanya solat tu kata guru kita dengan takbir Allahu Akbar, dengan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar melainkan Allah. Kita mendirikan sembahyang. Akhirnya dengan salam. Tapi yang namanya mendirikan sembahyang itu bukan semata-mata rokok dan sujud sahaja. Kata ulama, mendirikan sembahyang itu ialah mendirikan, mendatangi sembahyang dengan segala adab-adabnya, segala rukun-rukunnya, segala adab-adabnya yang zahir dan yang batin, daripada awal sembahyang sehingga akhirnya, dan dikekalkan demikian, dijaga demikian itu dalam setiap sembahyang, daripada zuhur kepada asar, dengan asar kepada maghrib, maghrib kepada isyak, isyak kepada subuh. Itu dipanggil mendirikan solat, menjaga solat, muhafazah, menjaga sembahyang, senantiasa di dalam solat. Selepas selesai solat dia nak solat lagi. Selepas selesai solat dia nak solat lagi. Alladzina hum fi salatihim daimun, orang yang sentiasa solat. Maksudnya selepas solat dia teringat nak solat lagi. Dia rasa rindu nak solat kepada nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana sentiasa ingat, hatinya sentiasa terpaut kepada sembahyang. Ini satunya hati yang terpaut kepada masjid, mendirikan solat. Wa ita'uz zakah. Jadi akhirnya solat itu dengan assalamu alaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salam di sebelah kanan untuk makhluk-makhluk Allah di sebelah kanan, salam di sebelah kiri untuk makhluk-makhluk Allah di sebelah kiri. Semua daripada manusia, malaikat, jin, Islam, semua kita bagi salam laku. Sejahtera, kita tak bermusuh dengan siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullah. Mana bermula dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Akhir salat itu ialah hubungan kita dengan makhluk. Akhir salat itu, nak tahu solat kita diterima tidak, bagaimana hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala selepas daripada solat. Adakah kita berbalah? Tak ada turun masjid lagi, dengar zikir pun balah. Itu masalah juga. Turun daripada masjid. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kalau kita tengok rukun yang kedua, wa ita'uz zakah. Ni memang nampak harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Ambil sebahagian saja, sebahagian saja, sikit saja, 1/40 daripada harta kita, kita beri kepada fakir miskin. Kalau diberikan semuanya pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala minta nak uji kita. Ambil 1/40 saja daripada harta kamu untuk orang miskin. Jadi bezanya tadi ibadah dengan tubuh badan, ibadah kedua ibadah harta. Dengan Allah Ta'ala uji kamu dengan harta, adakah kamu lupa diri ataupun kamu ingat kepada orang yang sampai menyamping pada kamu. Tengok pada, kenal ke tidak fakir miskin dekat rumah kamu, kenal ke tidak saudara mara kamu yang susah, kenal ke tidak asnaf-asnaf di samping kamu, disunaikan zakat. Jadi salat, zakat. Wa hajjil bait. Kalau haji ini ke seluruh ibadah tubuh badan ada, ibadah harta ada, bahkan bertemu dengan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada kita kembali. Bukan sahaja kita berhubung dengan manusia, bukan sahaja kita berhubung dengan harta, kita terpaksa mengorbankan harta, mengorbankan masa, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman, keluar daripada lingkungan kita, pergi ke lingkungan yang kita tidak biasa, kita berjumpa dengan orang tak kenal. Bukan setakat tu, Allah Ta'ala suruh kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala suruh kita berinteraksi dengan batu, tawaf baitillah, sa'i kepada bainas safa wal marwah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Supaya kita melihat bukit ni bukan sebagai bukit yang sebarat biasa. Ini bukit yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita tak ada bukit ke? Tak, kita belajar di sana. Sebenarnya bukit tempat kita pun takut kepada Allah juga. Lau anzalna hadzal, tapi belajar dulu, pergi belajar. Pergi haji, pergi umrah. Supaya kamu tahu hubungan kamu ni kamu di manakah kamu orang Islam di alam ini. Kamu hamba Allah. Kamu kena jaga hubungan kamu bukan saja dalam lingkungan kamu, bahkan kamu bersama dengan seluruh umat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kamu kena tahu semua makhluk-makhluk. Kalau haji disuruh kutip batu, kemudian disuruh lepak pula batu, kemudian disuruh kucuk pula batu, semuanya. Apa sebab tu? Supaya kita kenal segala perkara itu, kita taat semata-mata, betul-betul ubudiyah kita hanya kepada Allah. Perjalanan yang sangat luar biasa. Hanya bagi orang yang sampai kepada Mekah saja tahulah rahsia yang sangat besar yang Allah Ta'ala kurniakan dalam ibadah haji. Man hajja walam yarfuth walam yafsukh kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang telah menunaikan haji dan tidak membuat perkara yang fasik, tidak mengeluarkan kata-kata nista, tidak mengeluarkan kata-kata keji, maka nescaya dia akan keluar daripada dosanya. Dia akan keluar daripada kesalahannya seperti hari dia lahir daripada perut ibunya. Bersih dia daripada segala dosa. Kata ulama, menghapuskan semua dosa besar dan dosa kecil. Haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang sewajarnya bagi dia melainkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir yang disebut dalam hadis ini ialah saum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Apa bezanya puasa Ramadan dengan empat perkara yang disebut sebelum daripada ni? Empat perkara yang sebelum daripada ni semuanya benda yang kita kena buat, fi'il. Kita kena kerjakan. Mengucap dua kalimah syahadah, kita kena berlafaz. Yang tak masuk Islam tu kerana tak mengucap lah tu. Yang tak masuk Islam tu kerana tak mengucap, kerana terhalang mulut mereka tu, terteguh daripada melafazkan dua kalimah yang mulia ni. Jadi kena mengucap, kena melafazkan, kena bekerja, kena beramal, kena melafazkan dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tu kena amal dengan lidah. Baik, sembahyang af'alun wa aqwalun wa af'alun. Kalau sembahyang itu ada bacaan-bacaannya, ada takbirnya, ada Fatihahnya, ada apa-apa, ada tahiyatnya, ada salamnya, ada rakaatnya, ada sujud, dua kena buat. Ada baca, ada buat. Baik, kalau haji, kalau zakat pun ada kerja juga. Ambil itu bagi kepada orang ni. Baik. Kalau haji lagi banyak kerja haji. Orang kita kata dulu buat kerja haji, buat ibadat menunaikan haji tu, buat kerja haji banyak sangat. Bahkan kata almarhum guru kita, almarhum Datuk Mufti Haji Hasbullah, bekas Mufti Negeri Kelantan Darul Naim, kata beliau, haji ni kalau diandaikan ada orang tak reti sembahyang, pergi ke Mekah dan diajar rukun-rukun haji, nescaya sah hajinya walaupun dia tak reti sembahyang. Semuanya amal badan, wukuf, tawaf, niat dengan semua kerja. Kalau tak reti sembahyang pun ada peluang lagi untuk sah haji dia. Sebab ibadahnya ibadah badaniyah, ibadah badan. Tapi kalau puasa dia tinggalkan. Ibadah meninggalkan itu. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan isteri, meninggalkan kelazatan, meninggalkan syahwat, meninggalkan mengumpat, meninggalkan maksiat, meninggalkan. Jadi seolah-olah diajar kepada kita di dalam hadis yang mulia ini bahawa seperintah agama tu ada buat imtithalu awamirillah, dan ada yang kemuncaknya kata ulama ialah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau buat tu ramai yang boleh buat, tapi meninggalkan maksiat hanya orang yang benar-benar siddiq, hanya orang-orang yang benar-benar jujur dengan Allah Ta'ala sahaja
yang mampu meninggalkan maksiat. Karena itulah kita diajar supaya berpuasa. Berpuasa itu melatih kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi alhamdulillah kita masuk bulan Rajab, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan kepada kita pada bulan Rajab dan juga pada bulan Sya'ban, dan juga sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Minta dipanjangkan usia kita bertemu dengan bulan Ramadan insya-Allah taala. Jadi kata ulama juga, kelebihan bulan Rajab ni pada awalnya. Kita ni berada di awal bulan Rajab. Kelebihan bulan Rajab itu di awal bulan, dan kelebihan bulan Sya'ban itu di pertengahannya. Dan bulan Ramadan tu semuanya berkelebihan, tapi yang paling tinggi, paling besar kelebihannya pada akhirnya. Rajab pada awalnya, semuanya Rajab tu bulan yang mulia di sisi Allah, bulan haram. Sya'ban bulan yang mulia juga, tapi yang paling mulianya tengah-tengahnya. Kalau bulan Ramadan tu semuanya mulia, tapi yang paling mulianya yang paling akhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang tahu kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Qadarullah. Betapa rindu